Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 8 ingin membentangkan slide yang bertajuk Materialisme. Ahli kumpulan kami adalah sebanyak 12 orang dan terdiri daripada 5 orang lelaki dan 7 orang perempuan. Definisi materialisme. Yang pertama, materialisme berasal daripada perkataan Yunani material yang bermaksud benda berjisim ataupun berjirim. Kamus Oxford Advanced Learner menyatakan teori-teori atau kepercayaan terhadap hanya material sahaja yang wujud di dunia. Dan satu fahaman yang menganggap kewujudan hanyalah berangsurkan material yang menyebabkan jasad pengetahuan alam semuanya berkembang dan berasaskan material. Yang pertama, tokoh materialisme iaitu Demokritus. Beliau lahir pada kurun 460 sebelum Masihi di Abdera dan dikenali sebagai laughing philosopher. Beliau mengembangkan pemikiran tentang atom iaitu sesuatu yang begitu kecil sehingga mata kasar kita tidak dapat melihatnya. Demokritus juga menulis tentang ilmu alam, astronomi, matematika, sastra dan etika. Dalam sumber-sumber kuno terdapat 300 kutipan dari pemikiran Demokritus dan sebahagian besarnya ada berkaitan etika. Demokritus juga dianggap sebagai bapa materialisme oleh William A. Shakespeare. Seterusnya adalah ciri-ciri materialisme. Yang pertama, akal adalah sumber pengetahuan utama. Yang kedua, tidak mempercayai kewujudan sifat gaib. Yang ketiga, asal-usul kejadian alam dan manusia adalah tidak sengaja atau kebetulan. Yang keempat, manusia perlulah memaksimumkan kenikmatan dan mengurangkan kesengsaraan. Seterusnya, pengaruh materialisme. Yang pertama, faktor media sosial. Periklanan yang menarik terhadap satu barangan di media sosial akan menarik minat orang untuk membeli barangan tersebut. Yang kedua, faktor kemudahan berhutang. Bank yang memberi kemudahan kad kredit ataupun perniagaan yang menjadikan pembelian secara kredit juga akan menggalakkan seseorang untuk berbelanja. Yang ketiga, faktor pergaulan. Pengaruh terhadap rakan yang memiliki suatu barangan yang kita tidak miliki. Yang keempat, faktor keluarga. Terdapat sebuah keluarga yang mengutamakan kekayaan supaya mereka dapat berbelanja segala yang mereka inginkan. Sifat materialistik ini juga wujud kerana sifat mementingkan kebendaan yang ada dalam diri seseorang. Sikap ini terbentuk akibat daripada tekanan untuk mencapai standard yang ditetapkan oleh masyarakat. Sikap ini menyebabkan individu ingin kelihatan cantik dan bergaya dan mereka akan berasa puas semasa berbelanja. Tambahan lagi, kejayaan seseorang juga akan diukur dari aspek kebendaan ini. Mereka yang mempunyai barang yang lebih mahal akan dipandang hebat serta dihormati. Seterusnya, ciri-ciri yang menjadi faktor penolakan dari kumpulan yang membangkang sikap materialistik. Yang pertama, bertentangan dengan ajaran agama dan pendidikan moral. Yang kedua, menyebabkan perbezaan taraf hidup. Yang ketiga, berbelanja melebihi wang yang ada sehingga menyebabkan hutang. Dan yang terakhir, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu perkara. Amalan dan tindakan daripada kumpulan penyokong. Kumpulan penyokong materialistik merupakan gabungan golongan orang yang ingin hidup dalam kemewahan. Mereka akan membeli barangan yang mahal untuk kelihatan mewah, cantik dan menarik perhatian orang ramai. Mereka juga gemar bergaya dengan kemewahan untuk meningkatkan keyakinan diri supaya sentiasa kelihatan menarik di halayak ramai. Mereka juga sanggup untuk melakukan apa-apa sahaja demi mendapatkan wang agar dapat membeli barang-barang seperti baju, kereta dan pelbagai barangan yang lain yang mempunyai nilai tinggi walaupun mereka berdiri dengan golongan yang tidak berduit. Golongan yang tidak berduit sanggup untuk melakukan perkara yang tidak baik seperti terlibat dalam perdagangan kanak-kanak dan wanita untuk mendapatkan wang untuk bergaya. Hal ini kerana nafsu untuk mereka bergaya dalam kemewahan tidak dapat dikawal dan diatasi. Seterusnya adalah pengaruh sikap materialistik dalam aspek sosial. Pengaruh sikap materialistik dalam aspek sosial ialah sikap masyarakat yang saling banding-membanding kemewahan antara satu sama lain sampai mengabaikan tuntutan agama masing-masing iaitu melarang sikap materialistik dalam diri. Seharusnya, individu perlu meneruskan hidup dalam keadaan yang sederhana dengan wujudnya sifat banding-membanding ini. Masyarakat akan terus mengejar kemewahan tanpa mengira perbuatan tersebut betul ataupun salah. Seterusnya, dalam aspek ekonomi pula, masyarakat mengejar taraf hidup yang tinggi dengan menguasai ekonomi dan mengejar kemewahan untuk memperoleh taraf hidup yang tinggi dan memperoleh kehormatan yang tinggi dalam organisasi masyarakat. Golongan tersebut menjadi semakin kaya kerana mempunyai modal yang banyak untuk memulakan perniagaan yang lain. Dalam aspek politik pula, pengaruh yang wujud ialah sikap sesetengah pemimpin yang ingin mengekalkan kuasa pentadbiran mereka yang
yang menyebabkan golongan tersebut mengambil langkah yang mudah dalam mempertahankan atau menaikkan kedudukan mereka. Contohnya, mengambil atau memberi rasuah. Hal ini mencemarkan lagi institusi politik di sesebuah negara tersebut. Seterusnya, berkaitan materialisme dengan sosioekonomi. Yang pertama, meningkatkan hutang seseorang. Sifat materialistik menyebabkan seseorang sanggup berhutang untuk memiliki barang yang mewah, walaupun menjangkau kemampuan diri. Yang kedua, tiada simpanan untuk masa depan. Sifat materialistik menyebabkan seseorang akan menggunakan semua wang yang dimiliki atau wang simpanan untuk tujuan berbelanja benda yang tidak mendatangkan manfaat. Yang ketiga, tiada tahap kepuasan hidup rendah dan tidak berpuas hati dengan keselesaan hidup. Sifat materialistik menyebabkan seseorang itu susah untuk bersyukur dengan perkara yang kecil kerana tidak puas dengan apa yang dimiliki. Dan yang terakhir, suka menunjuk-nunjuk kemewahan hidup dengan orang lain. Terpengaruh dengan rakan-rakan dan saling berlumba untuk menunjukkan kemewahan material yang mereka miliki untuk mendapat pandangan tinggi dalam masyarakat. Seterusnya ialah isu semasa dan pemikiran materialisme. Artikel yang ditunjukkan ini adalah merupakan artikel tentang sifat materialistik yang menjadi punca utama dalam penerimaan rasuah. Pemikiran materialisme menyebabkan sesetengah penjawat awam atau individu sanggup melakukan apa sahaja demi keinginan dan kemahuan mereka. Seterusnya adalah amalan dan tindakan kumpulan yang dipengaruhi oleh aliran materialisme. Yang pertama adalah gejala rasuah. Sikap terlalu mementingkan kebendaan mendorong kepada perbuatan rasuah. Yang kedua adalah keputusan yang bertentangan dengan nilai moral. Sesetengah orang mengambil jalan pintas untuk memperoleh harta sehingga sanggup melakukan aktiviti yang tidak bermoral seperti merompak, mencuri, menyamun dan sebagainya. Ada juga yang sanggup menggadai nyawa. Yang ketiga adalah perasaan dengki. Sikap yang suka bermegah-megah mendorong seseorang itu suka berdengki dengan kesenangan orang lain. Mereka akan cuba menjatuhkan pihak yang mereka benci. Padahal, mereka tidak akan merasakan kebahagiaan selagi mereka berperasaan dengki. Dan yang terakhir adalah tindasan orang golongan berpendapatan rendah. Golongan berpendapatan rendah adalah pihak yang paling terjejas sekiranya pihak yang lebih senang terlalu materialistik. Ini kerana mereka akan menjadikan kos sara hidup lebih tinggi, seperti menaikkan harga cukai dan sebagainya. Antara cadangan bagi menambah baik isu materialistik ini agar tidak dipengaruhi oleh masyarakat di Malaysia, kita perlulah mengamalkan pendidikan yang formal sejak di bangku sekolah lagi. Macam kita tahu, pendidikan adalah satu perkara yang sangat penting bagi melahirkan individu yang berakhlak mulia dan berpendidikan tinggi. Melalui pendidikan kita boleh menerapkan nilai-nilai moral dan nilai murni agar mereka tidak mengamalkan sikap materialistik ini dalam kehidupan mereka. Kita boleh elakkan mereka daripada mengamalkan perkara-perkara yang tidak elok seperti rasuah semua. Di samping itu, ibu bapa perlu memainkan peranan dan mendidik serta menerapkan ajaran ilmu agama yang penuh dalam diri anak-anak mereka. Macam kita tahu, ibu bapa lah yang akan mencorakkan kain yang putih dan ibu bapa yang akan membentuk identiti seseorang individu pada masa akan datang. Melalui ajaran yang betul daripada keluarga, kita boleh membentukkan masyarakat yang tidak mengamalkan sikap materialistik ini. Cadangan seterusnya ialah kerajaan perlu memainkan peranan dalam memperketatkan ataupun menambah baik penguatkuasaan undang-undang. Melalui penguatkuasaan undang-undang yang ketat, mereka dapat membanteras gejala rasuah ini daripada berlarutan dan menyebabkan berlakunya kerugian pada ekonomi negara, kerana rasuah ini boleh menyebabkan pelbagai keburukan pada ekonomi negara. Antara kaedah dan cara mengatasi masalah materialistik ini ialah pertama, melalui pembangunan modal insan. Kerajaan perlu memberikan kempen-kempen ataupun menjalankan ceramah-ceramah di sekolah untuk memberikan kesedaran pada pelajar tentang keburukan sikap materialistik ini jika diamalkan dalam diri mereka. Kedua, dengan melalui aktiviti koko yang diadakan di IPTA ataupun di sekolah. Aktiviti koko yang diadakan ini dapat menerapkan nilai-nilai murni serta boleh mengelakkan sikap materialistik ini yang ada dalam masyarakat individu. Kita perlu menitikkan berat tentang artinya kerjasama dan sebagainya. Banyak kelab yang kita boleh tubuhkan seperti kelab bimbingan kaunseling, kelab posta dan pelbagai lagi, bagi mengatasi masalah sikap materialistik ini. Akhir sekali,
Melalui media masa juga boleh membantu kita untuk memberikan kesedaran pada masyarakat tentang keburukan materialistik ini. Kita boleh buat pelbagai cara dengan membuat iklan, membuat video pendek dan pelbagai lagi cara untuk kita beritahu tentang keburukan materialistik ini jika diamalkan di sekolah. Kita boleh post gambar-gambar yang berkaitan dengan materialistik ini dalam pelbagai aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Setakat ini sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua.